Sementara itu di Stadium Darul Makmur Kuantan, Sri Pahang hanya memerlukan 49 saat untuk menghasilkan jaringan pertama menerusi Litak. Nyata jaringan itu menyuntik semangat para pemain Sri Pahang untuk menambah koleksi jaringan dan pada minit ke-34 gol kedua Pahang terhasil. Ini aksi gerak perlahan yang menyaksikan Litak menghasilkan satu rembatan menarik untuk memberikan gol pertama. Kemudiannya, Litak turut terlibat dalam pergerakan untuk jaringan yang kedua yang dihasilkan menerusi Pedro Henrique pada minit ke-34. Selepas minit ke-34, 4 minit kemudian UiTM cuba bangkit menerusi percubaan yang dihasilkan oleh Khairul Izzuan menerusi sepakan percuma namun tersasar pada minit ke-38. Ini jaringan kedua yang dihasilkan oleh pasukan Sri Pahang dan ini pula percubaan tepat yang dihasilkan oleh Khairul Izzuan untuk pasukan UiTM FC. Minit ke-66. Gol ketiga pasukan Sri Pahang menyusul. Kali ini gerakan yang cukup menarik dan kemudiannya disudahkan menerusi tandukan mudah Bakyudin Samsudin berpunca daripada hantaran silang yang dilakukan oleh Litak. Lihat bagaimana kegagalan barisan pertahanan pasukan UiTM FC untuk melakukan marking membuka ruang buat Bakyudin Samsudin menghasilkan jaringan ketiga. Jaringan keempat diperolehi melalui sepakan penalti yang dihasilkan oleh Harat Gulon selepas Bakyudin dikasari dalam kawasan penalti. Akhirnya pada minit ke-72 gol kelima pasukan Sri Pahang dihasilkan menerusi Fahmi Sabri yang juga jaringan sendiri pasukan UiTM FC untuk melengkapkan 5 gol yang terhasil di Stadium Darul Makmur sekaligus kembalinya Litak dalam langkah kiri untuk pasukan UiTM FC. Baik, Assalamualaikum. Selamat datang ke Nadi Bola. Nyata, Nadi Bola pada ketika ini sedang mendapat tempat di hati peminat kerana menantikan mutakhir kerana satu-satunya stesen televisyen di Melaya yang memberikan mutakhir dari stadium ke stadium untuk aksi saingan Liga Super bagi musim 2021. Nizam Jamil dan juga Syarum Kalam menemani saya pada malam ini. InsyaAllah saya tak akan tanya apa-apa soalan selain daripada perlawanan malam ini saja untuk Nizam Jamil. Kalau saya terlepas, ingatkan saya. Yes. Tadi jam bunyi, nasib baik Syarum Kalam tekan. Tapi tak apalah, lepas ni kalau bunyi pun ignore je lah. Nak buat je takkan tengah live nak tekan kan. Jadi ignore. Itu saya setkan untuk apa perbualan yang berikutnya sebagai amaran ataupun alertnya saya. Okey, baik. Sri Pahang UiTM. Soalan pertama sekali, selepas dia kembali, dia tidak membawa sebarang pemain import kecuali Victor Niranot. Sepatutnya pada hakikatnya, why not alang-alang? Bawa je lah semua. Saya setuju kerana ini persaingan di dua tangga terbawah. Sepatutnya fikiran saya UiTM harus membawa ke semua pemain import mereka walaupun apa jua masalah mereka ketepikan kerana pasti mereka kena membawa the best 11 yang mereka ada untuk mendapatkan poin daripada pasukan daripada tempat yang ke-11. Mana-mana pasukan apabila terkena jaringan seawal 49 saat secara mentalnya koyak. Ya betul, mungkin agak sukar sebab pasukan tak settle down lagi dan itu memberi ruang untuk pasukan oponen untuk attack dan apa yang perlu adalah pemain perlu lebih tenang dan juga lebih kompos untuk dalam situasi itu. Hari ini Azam dan juga Syarum kita dapat lihat Litak dan juga Azam di samping Pedro juga buat kerja secara total sama ada ketika mengasak ataupun ketika di attacking third untuk bertahan Zam. Saya rasa jika kita tengok kebanyakan gol ada 7 hingga 8 pemain pasukan kita tengok sekarang dalam video ini pun ada ramai pemain di dalam kotak penalti pasukan mereka sendiri UiTM ada ramai pemain UiTM mereka masih mampu menolak hantaran-hantaran dekat masih mampu melakukan set untuk Litak dan saya ada rasa selain daripada faktor motivasi lah saya rasa keyakinan, saya rasa konsep untuk mereka bermain setelah gol pertama awal dijaringkan, apakah plan selepas itu? Itu yang menjadi susur daripada masalah yang mengakibatkan 2 gol, 3 gol sehingga 5. Okey, kita ketahui UiTM dengan barisan pertahanan yang kurang stabil, mengharapkan Victor Niranot sahaja tidak cukup. Tetapi bagaimana untuk
menyeimbangkan ataupun seimbangkan ketika bertahan dan juga menyerang, kerana saya nampak seolah-olah Rafi Yaakob, Afif Ashraf antara pemain yang boleh sebenarnya membawa keluar UiTM pada ketika mereka diasak dan juga lebih kompos, Syarum. Ya, betul. Saya setuju. Tetapi bagi saya, rapuhnya di bahagian pertahanan yang membuatkan pemain mungkin moral down dengan gol yang awal. Apa yang perlu dilakukan oleh pemain UiTM, mungkin kita perlu lebihkan stabil di bahagian pertahanan, mengekalkan pertahanan supaya tidak dibolosi lagi dan perlahan-perlahan catch up dalam game. Tetapi mereka gagal buat demikian, memberikan peluang untuk Pahang datang. Okey, kalau kita lihat hari ini mungkin nama Azam Aziz tidak berada dalam senarai, tetapi kelibat Fazli Mazlan, kelibat Bakiuddin umpamanya. Pemain-pemain ini mempunyai work rate yang sangat baik pada malam ini. Mereka bermain secara total, changing position itu berada pada ketika UiTM tak sempat untuk melihat kepada komposisi Seri Pahang datang. Pasti ada perbezaan di antara pemain UiTM dan pemain Pahang. Fazli Mazlan, saya rasa dia bermain lama di JDT. Kan Bakiuddin, setiap perlawanan walaupun ada kalanya pasukan Pahang tidak mendapat mata, tetapi kita boleh lihat perkembangan Bakiuddin selaku pemain muda daripada sebelah kiri masuk ke dalam box. Ini menunjukkan yang dia berani mengambil risiko. Dia juga ada ideas of bukan seorang pemain sayap itu seharusnya berada di luar saja, tetapi untuk membantu pasukan menjadikan gol, dia juga harus berada di dalam. Dan kita boleh lihat bagaimana Bakiuddin menjadikan gol. Ini antara cara seorang pemain sayap untuk masuk ke dalam. Saya sangat suka dengan gol ini. Melihat kepada Litak. Ya, bagi saya Litak memang the best untuk pasukan Pahang pada malam ini dan dibantu oleh, kalau kita lupa sekarang di attacking untuk pasukan Pahang dengan adanya Malik di situ. Malik Bermain bersama dengan Pedro Hendik memberikan sedikit kelegaan kepada Dolah, iaitu banyak movement dan jaring-jaring gol antara dua kombinasi ini. Kedudukan Malik juga menarik kerana apakah dia diberikan tugasan sedikit ke bawah di bahagian midfield ataupun false number 9, kerana Malik kita tahu pemain yang mempunyai dia boleh beraksi pada ketika mana perlu ketika itu untuk dia. Mungkin ramai yang tak sedar Malik tidak berkontrak pada tahun lalu. 2 tahun lalu bersama Terengganu. Tahun ini selepas tahun tidak bermain, kembali bermain untuk pasukan Pahang. Saya rasa pemain ini licik, close controlnya bagus dan dia agak nipi, agak lincah dan bermain di bahagian serangan untuk pasukan Pahang ataupun ada kalanya kelihatan seperti seorang sedikit second striker. Saya agak menyukainya, seperti dia melepaskan Malik untuk bermain tanpa ada sebarang, okey Malik, kamu harus ada di sini, kamu harus ada di sini. Malam ini seperti dia sedikit bebas dan banyak contribution daripada Malik. Syarum, tak nampak siapa sebenarnya diletakkan sebagai target man untuk Seri Pahang? Ya, tetapi kalau kita lihat Pedro Hendik sentiasa berada dalam kotak penalti untuk pasukan Pahang. Itu yang meletakkan beliau sebagai target man untuk pasukan Pahang. Tetapi saya suka melihat pergerakan-pergerakan yang didominasikan oleh Litak dan juga pergerakan bersama Bakiuddin dan juga Malik. Okey. UiTM, cukup sampai di sini sayang. Sebab nak habiskan musim ni, kalau boleh cepatlah habis. Kan? Sebab apa? Management kena segera lakukan sesuatu jika mahu terus berada di bibir peminat-peminat bola sepak tempatan. Secara matematiknya mereka harus menang 4 perlawanan untuk keluar daripada zon 2 zon terbawah. Satu perlawanan yang mungkin mereka terlepas sekarang sudah pun berpeluang adalah dengan Pahang. Dan mereka telah pun tewas 5-0. Tidak menghentikan pemain, memberi nafas baru. Saya rasa selepas ini ada 2 bulan break. Tidak banyak yang boleh ditukar dalam 2 perlawanan terakhir ini. Selepas itu ada 2 bulan break. 2 bulan break itulah 1 bulan lebih. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih kurang. Itu adalah peluang terbaik untuk mereka untuk mencari di mana kesalahan dan apa kekuatan mereka untuk mengharungi 9 lagi perlawanan seperti itu. Saya rasa ini masa yang sesuai untuk Frank Burnett juga melihat, kerana kebanyakan pemain-pemain import yang dibawa adalah menerusi beliau. Tidak seperti kebiasaan sebelum ini, kerana seperti kebiasaan sebelum ini UiTM mempunyai certain group of scouting untuk import dan berhasil. Sebelum-sebelum ini kita lihat Bang umpamanya dulu pemain Korea Selatan antara yang cemerlang. Tetapi kini tugas itu diberikan kepada Frank. Jadi Frank sepatutnya bertanggungjawab di atas apa yang telah pun terhasil untuk pasukan UiTM di hatiku.